Okey, nampak slide kan? Nampak. Okey, hari ini kita akan lihat subtopik 6.2 iaitu nilai pH. Okey, dalam nilai pH ni ada perlukan pengiraan lah. Jadi saya dah minta awak sediakan kalkulator, dan kalkulator tu mestilah kalkulator saintifik lah, tak boleh kalkulator biasa sebab ada pengiraan melibatkan log. Okey, untuk kriteria kejayaan untuk hari ini, okey, pastikan selepas habis daripada kelas ni kamu dapat menyatakan maksud pH. Okey, dapat menyatakan apakah itu pH, apakah maksud pH dan apakah kegunaan nilai pH. Okey, yang kedua dapat menghitung nilai pH asid. Yang ni yang kena gunakan kalkulator kat sini. Okey, kena gunakan kalkulator. Okey, yang ketiga adalah menghitung nilai pH bagi alkali pula. Tadi asid, yang ni pH alkali. Okey, yang keempat adalah mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. So maksudnya ni kat sini ada dua pecahan eksperimen. Eksperimen yang pertama adalah mengkaji nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen, dan lagi satu adalah mengkaji nilai pH dengan kepekatan ion hidroksida. Maksudnya satu untuk asid, nak kaji pH asid, dan lagi satu adalah untuk mengkaji pH bagi alkali. Apa berkaitan pH dengan kepekatan ion tersebut. Okey, kita lihat dulu untuk kriteria yang pertama. Okey, pengenalan bagi nilai pH dan menyatakan maksud pH dan juga kegunaannya. Okey, ini adalah maksud pH. pH ini adalah skala nombor. Okey, pH itu apa? pH adalah skala nombor untuk mengukur darjah keasidan dan kealkalian larutan aqueous berdasarkan kepekatan ion hidrogen. Okey, pH ni adalah mengukur, okey, adalah skala nombor yang digunakan untuk mengukur darjah asid ataupun alkali. Okey, atau alkali, macam mana dia nak ukur? Dia mesti berdasarkan kepekatan ion hidrogen. Walaupun dalam alkali, kalau kita ingat maksud alkali balik, dia ada kaitan dengan ion hidroksida kan. Tapi untuk pH, dia ukur ion hidrogen yang terdapat dalam alkali. H untuk hidrogen. Sebab tu nama dia pH. Okey, dalam nilai pH ni, nilai pH ni dia punya skala tadi kata skala nombor kan. So skala nombor yang terdapat dalam nilai pH ni adalah daripada nombor 0 hingga ke 14. Okey, sifar hingga 14 ni adalah julat nombor dia. Okey, julat skala nombor tersebutlah untuk nilai pH. Dan daripada julat nombor 0 hingga 14 ini, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah bahagian asid, yang kedua adalah bahagian neutral, dan yang ketiga adalah alkali. So kita tengok mana part asid. Ni sampai sini asid. Okey, asid adalah pH-nya daripada skala 0 hingga 6. Okey, pH bagi asid adalah skala 0 hingga 6. Dan kalau kita bandingkan dalam skala pH ni, okey, pH untuk asid ni, kalau kita lihat daripada 0 hingga 6, kalau sebut pH 6 dengan pH 1, okey, kita dapat bayangkan yang pH 1 ini adalah lebih kuat keasidannya berbanding pH 6. Okey, pH 1 keasidannya lebih kuat daripada pH 6. Maksudnya pH 1 tu lagi berasid daripada pH 6. Jadi kat sini adalah huraian dia, semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Okay, kalau kita buat perbandingan pH 5, ni pH 5 dengan pH 2. Okay, daripada sini kita tahu yang semakin rendah nilai pH, maksudnya pH 2 yang lagi rendah daripada 5, kepekatan ion hidrogen tinggi. Okay, kat sini kepekatan ion hidrogen tinggi berbanding yang pH 5.
Okay, makin besar nombor tu sampai, tapi syarat dia sampai nombor 6 lah. Sebab sampai nombor 6 kenapa? Sebab sampai nombor 6 ni adalah asid. Okay, kategori asid. Okay, semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Okay, yang kedua adalah semakin rendah nilai pH, semakin tinggi keasidan. Okay, bila nilai pH tu rendah, asid tahap keasidan dia tu semakin tinggi. Okay, macam tadilah 2 dengan 5 ni kat sini lebih banyak pekat ion hidrogen, jadi keasidannya pun lebih tinggi. Okay, untuk alkali, kita tengok untuk alkali. Alkali adalah skala pH daripada 8 hingga 14. Okay, daripada sini sampai 14. Okay, semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida. Okay, kalau untuk alkali, ion hidroksida. Okay, alkali, ion hidroksida. Tapi dia tak sama dengan asid lah. Kalau asid kita tengok makin rendah pH, tinggi kepekatan ion hidrogen. Tapi untuk alkali, semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Kat sini dia tinggi dengan tinggi. Okay, alkali tinggi dengan tinggi. Tapi kalau dekat tak sama. Okay. Jadi kalau saya buat perbandingan lah kat sini. Saya buat perbandingan yang mempunyai pH 13 dengan pH 10. Kedua-duanya adalah alkali. Tapi alkali mana yang lebih tinggi kepekatan ion hidroksida adalah pH 13. Okey, kepekatan ion hidroksidanya lebih tinggi berbanding yang pH 10. Okey, dan lagi satu penerangan adalah semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kealkalian. Maksudnya yang pH 13 ni tadi lebih beralkali daripada yang pH 10. Nak senang ingat, awak ingat yang part neutral. Okey, ni part neutral. Neutral nombor apa? Nombor 7. Okey, neutral pH-nya adalah 7. Mana-mana nombor yang menghampiri nombor 7, maksudnya dia asid yang kurang kepekatan. Maksudnya kurang kepekatan lah, tak kira lah asid ataupun alkali, kepekatannya kurang. Tapi kalau dia jauh daripada nombor 7, jauh, maksudnya kat sini kosong ke, yang ni 14 ke, jauh daripada nombor 7, maksudnya kepekatan ion yang ada dalam tu tinggi lah. Kalau alkali, kepekatan ion hidroksida. Kalau asid, kepekatan ion hidrogen. Okey, jelas tak sampai sini? Jelas. Boleh Kalau boleh saya teruskan. Boleh, boleh. Boleh. Okey, bagus. Okay, kita tengok seterusnya. Okey, ni kita nak fokus hari ni lah, menghitung nilai pH bagi asid dan juga alkali. Okey, macam mana nak hitung nilai pH asid dan juga alkali? Okey, get ready calculator tu. Ni formula. Ini adalah formula. Formula ni ada salah sikit lah. Sikit dia tu saya tak buat H positif ni patut dia dekat atas. Dia tanda kat atas. Okay, bukan kat bawah macam tu. Kalau tulis balik lah, pH sama dengan negatif log, alamak, negatif log H positif. Macam ni kalau tulis. Okay, kalau tengok kat sini, ini adalah formula. Dan H dalam kurungan H positif ni apa benda? Ini adalah kepekatan ion hidrogen. Okay, ini adalah kepekatan ion hidrogen. Mana nak dapat kepekatan ion hidrogen? Kita boleh dapatkan daripada soalan. Dia biasanya dia akan tulis kepekatan asid. Dia tak adalah direct sangat cakap kepekatan ion hidrogen ialah, tak ada macam itulah. Biasa dia bagi kepekatan bagi asid. Kita ambil saja kepekatan asid itu sama dengan kepekatan ion hidrogen. Okey, tengok seterusnya macam mana contoh soalan.
Okay, hitungkan nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion hidrogen 0.5 mol DM padu. So dia suruh kira nilai pH. Formulanya adalah nak dapatkan nilai pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. Tekan kalkulator, awak tekan kalkulator, tekan negatif dulu. Lepas tu awak tekan log. Jumpa tak nak log kat situ? Bila tekan log dia akan keluar kurungan. Bila keluar kurungan letak 0.5 tutup kurungan. Lepas tu letak sama dengan, tekan tak sama dengan berapa jawapan dia? 0.301. 0.3. Okey, dapat jawapan 0.301 kan. Tapi untuk pH kita ambil satu tempat perpuluhan saja. Okey, pH ambil satu tempat perpuluhan. Okey, tempat perpuluhan dia ada satu. Jadi berapa jawapannya? Kalau satu tempat perpuluhan. Kosong. Kosong je. Dia mesti ada satu tempat perpuluhan. Kalau kosong saja dia tak ada tempat perpuluhan ni. Ni mesti ada perpuluhan. Perpuluhan berapa? 0.3. 0.3. Ya, 0.3 jawapannya. Ni macam ni. So pH kena ada satu tempat perpuluhan. Okay, kita tengok contoh lagi satu. Okay, hitung nilai pH bagi asid nitrik. Tertinggal perkataan asid tu. Hitung nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan 0.0035 mol DM padu. Kalau nampak unit mol DM padu ni, maksudnya ini adalah kepekatan. Okay, ini kepekatan dia bagi, tapi dia tak bagi kepekatan ion hidrogen. Okay, kita ambil sahaja kepekatan asid tu samakan sahaja dengan kepekatan ion hidrogen. So nak kira pH, pH sama dengan negatif log H positif kepekatan ion hidrogen. So negatif log kepekatan dia, ambil saja kepekatan asid nitrik. Okay, berapa jawapan? 2.5. Ya, 2.5, betul. Okay, dapat nilai dia adalah 2.5. Okay, setakat ni boleh? Boleh. 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 Pengiraan pun tak susah kan? Setakat cuma masukkan dalam rumus je. Okay, kita tengoklah kalau soalan ni terbalik macam mana. Okay, tentukan kemolaran asid nitrik dengan nilai pH 2.0. Sekarang ni dia bagi pH. Dan dia minta awak kira kemolaran. Kemolaran ni apa? Kemolaran ni adalah kepekatan. Kepekatan yang ni Okay, dia suruh kira. Kita buat je formula sama. Okay, pH sama dengan negatif log H plus. pH dia dah bagi kat sini, so gantikan 2 sama dengan negatif log H plus. Nak buang log ni sebenarnya log asal 10. Okay, H plus tu kepekatan tu kita nak kan, kita kekalkan lah. Kita letak 10 kat sini, negatif tu naik atas dan nilai 2 ni jadikan dekat sini, dekat atas jadi kuasa. 10 kuasa negatif 2. Okay, apa jawapannya? Sepuluh kuasa negatif 2, berapa jawapannya? 0.01. Ya, 0.01 mol DM negatif 3. Okay, ni jawapan dia lah. So, contoh saya tak bagi banyak. Nanti awak buat dalam latihan buku modul tu lah, ada beberapa contoh. Tapi kat buku modul tu pun jawapan yang dibagi kat bawah tu ada yang salah. Jadi awak kena confident dengan jawapan awak. Kalau awak nampak jawapan tu tak sama dengan jawapan yang tertera dekat kalkulator awak lah. Jadi kita akan bincang jawapan dia. Okay, kita tengok pula macam mana nak hitung nilai pH bagi alkali. Tadi asid, ini alkali pula. Okay.
Kan saya cakap tadi kan, kalau pH ni sebenarnya dia mengukur ion hidrogen. Okey, dia mengukur ion hidrogen. Tapi dekat dalam alkali, kita tak ada ion hidrogen, kita ada ion hidroksida. Macam mana nak ukur ion hidrogen? Ada cara dia. Okey, kita ubah rumus tu daripada pH kepada POH. Kenapa POH? Sebab dalam alkali ada ion hidroksida. So POH, so formula dia adalah negative log OH, ion OH. Ion OH ni apa? Ni adalah kepekatan ion hidroksida. Okay, nanti kamu akan dapat POH lah. Tapi kita tak pernah dengar POH kan? Kita nak pH juga. Nak pH, bila nak pH juga, kena kaitkan dengan skala nombor. So dalam satu skala nombor pH tu dia ada sampai 0 hingga 14. Okay, 0 hingga 14. So daripada 0 hingga 14 tu, dia adalah gabungan pH dengan POH. pH tadi dah kira POH berapa, so tolakkan lah 14 tolak dengan POH, kita akan dapat nilai pH. Okay, kita tengok contoh. Okay, contohnya hitung nilai POH bagi larutan natrium hidroksida berkepekatan 0.2 mol di empadu. So soalan ini kita letak formula. POH sama dengan negatif log OH negatif. Okay. Negatif log kepekatan ion hidroksida kat sini adalah 0.2. Okay, kira berapa? Ambil satu tempat perpuluhan je. 0.7. Ya, 0.7. Betul. Okay, 0.7. Sekarang yang kita dapat ni adalah POH. 0.7 ni adalah POH. Tapi kalau soalan kata kirakan nilai pH. Okay, kirakan nilai pH. Macam mana nak buat? Ingat formula tadi, pH tambah POH sama dengan berapa? 14. 14. Yes. pH tak ada, POH dah kira kat atas ni, tambah dengan 0.7 sama dengan 14. So pH dapat berapa jawapan dia? 13.3. Ya, 13.3. Tengoklah pada soalan, kalau soalan nak POH, kita tak payah nak samakan dengan 14 ni. Tapi kalau soalan minta pH untuk bukan asid lah. Kat sini ni bukan asid kan, natrium hidroksida ni adalah alkali. Kalau nampak ada hidroksida kat belakang tu alkali. So bila alkali, kita kena samakan pH tambah POH sama dengan 14. So tolakkan lah, dapatlah jawapan untuk pH. Okey, kemudian kita tengok contoh lagi satu. Contoh yang terakhir. Hitung kepekatan barium hidroksida dengan nilai POH adalah 2.4. Okey, hitung kepekatan. Dia dah bagi POH 2.4. So, formula sama je. POH sama dengan negatif log OH negatif. So POH 2.4 negatif log ni OH tak tahu, nak cari kepekatan OH. Okay, macam mana nak hilangkan negatif log ni? Kita kena buat macam mana? Kita letak nombor berapa kat sini? 10. 10. 10 lepas tu lepas letak 10 kuasa. Negatif 2.4. Okay, kuasa negatif 2.4. Okay, kira lah pakai kalkulator berapa dapat.
Ni 2.4. 0.004. Okey, kalau kepekatan dia boleh lebih daripada 1/40. 3/4 tak apa. Tapi kalau pH yang kita ambil 1/40. Okey, inilah kepekatan bagi ion hidroksida. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh tak? Boleh. Boleh. Betul? Betul. Betul. Okey, kalau macam tu kita akan pergi pada yang bahagian yang terakhir. Mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. Okay, tadi saya dah cakap ini adalah bahagian eksperimen sebenarnya. So dekat bahagian ni, bahagian eksperimen ni ada dua lah kelasnya. Yang pertama adalah mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen. Bila sebut ion hidrogen mesti ada kaitan dengan asid, dan lagi satu adalah mengkaji nilai pH dengan kepekatan ion hidroksida. Okey, ion hidroksida adalah alkali. Maksudnya dekat sini dia nak kaji pH apakah kaitan dengan kepekatan ion hidrogen, dan juga pH apakah kaitannya dengan kepekatan ion hidroksida. Okey, kita tengok. So ni eksperimen ni kalau nak lebih jelas boleh tengok buku teks lah. So eksperimen 6.3 tujuannya adalah mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH asid. Penyataan masalah, adakah kepekatan ion hidrogen sesuatu asid mempengaruhi nilai pH asid? Dan hipotesisnya adalah semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Hipotesis ni kamu dapat ni daripada apa yang kamu dah belajar tadi. Tadi saya terangkan yang kalau kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH asid akan rendah. Okay, kalau alkali dia akan jadi, bila tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Alkali dia tinggi-tinggi. Okey, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah kepekatan ion hidrogen. Maksudnya ini adalah yang kita ubah kat sini. Okay, bika pertama kita gunakan kepekatan 0.1, bika kedua 0.01 dan bika ketiga kepekatan asidnya adalah 0.001. Jadi macam mana kita nak ubah kepekatan ni, sebenarnya kita boleh hanya tambahkan air dengan ikut amount yang ditetapkan lah. Jadi kalau makin cair, rasa-rasanya banyak kepekatan ion hidrogen tu tinggi ke rendah? Kalau semakin cair, semakin banyak kita tambah air, adakah kepekatan ion hidrogen tu akan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah? Rendah. Ya, rendah. Betul. Kepekatan akan makin kurang lah. Macam awak buat air gula, satu cawan, letak gula 3 sudu. Awak minum, awak rasa manis. Okay, kemudian awak tambah air lagi. Okay, tukar dalam cawan yang lebih besar, awak tambah air tapi tak tambah gula. Dia akan rasa manis tu akan berkurangan sebab kepekatan gula tu dah kurang. Sama lah dengan sini, bila kita tambahkan air, maksud dia dah semakin cair. Macam mana nak tahu makin cair? Kepekatan kat sini, kepekatan asid tu. Kalau kepekatan asid tu makin kecil nombor dia, maksudnya asid tu makin kurang pekat. Kepekatan ion hidrogennya pun akan rendah lah. Okay, yang bergerak balas yang kita akan kaji kat sini adalah nilai pH. So nilai pH, nak uji pH ni dia ada macam-macam cara lah. Antaranya kita boleh gunakan kertas, bukan kertas litmus tau, kertas pH. So kertas pH ni kita celupkan saja. Okay, kita ada asid kat sini, kita celupkan saja kertas pH tu, nanti dia akan bagi warna. Dan warna tu dia akan ada rujukan lah dekat dia punya label dia tu. Okay, dia akan ada rujukan untuk tahu berapa pH bagi warna tersebut.
Contoh dia keluar warna jingga. Jingga kat sini nampak pH-nya 5. Contohlah. Jadi bila nampak padankan warna tu dengan pH, kita tahu berapa pH. Itu kita panggil sebagai kertas pH. Bukan kertas litmus. Okay, kertas pH. Okay, yang kedua kita boleh gunakan ni lebih senang lah. Ada satu alat, celupkan sahaja, lepas tu dia akan terus keluar bacaan pH bagi larutan tersebut. Okay, yang ketiga yang dimalahkan kat sini pun boleh ubah adalah jenis asid. So kalau guna asid hidroklorik, semua wajib guna asid hidroklorik. Okay, bahan yang kita perlukan adalah asid hidroklorik. Ada 3 kepekatan, 0.1, 0.01 dan 0.01. Nampak tak ini yang kita ubah? Sebab tu kita kata pun boleh ubah manipulasi. Okay, prosedur. Tuangkan 20 cm padu asid hidroklorik yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bika yang berasingan. So ada 3 bika kat sini, 1 bika 2, bika 3. Semua ni kita tuangkan 20 cm padu tapi bukan asid yang kepekatan sama. Bika pertama guna yang 0.1, bika kedua guna 0.01, bika ketiga guna 0.01. Okay, kemudian kita ukur nilai pH asid hidroklorik dengan pH meter. So yang ni senang lah, dia masuk je pH meter tu, celup kat dalam bika tu dan dia akan terus tunjukkan bacaan dan terus rekodkan kat sini berapa nilai pH dia. Okay, katalah kat sini kita dapat nilai pH nya adalah 3, 4, 5 contoh lah kan, contoh je. Tulis kat situ rekod, bukan dekat bahagian kepekatan ion hidrogen. Kalau kepekatan ion hidrogen ni dia akan ikut kepekatan asid. So kepekatan asid 0.1, kepekatan ion hidrogen pun 0.1. Ini pun 0.01, ini pun 0.01. Diikut kepekatan asid bagi kepekatan ion hidrogen. Okey, kemudian dia kata rekodkan nilai pH dalam jadual tersebut. Okey, kemudian eksperimen simple je, kita tuang je asid dalam bika, lepas tu celupkan dengan meter pH, lepas tu ambil bacaan rekod. Itu saja, simple je eksperimen dia. Okey, mentafsirkan data. Kita tengok kat sini. Okey, berdasarkan keputusan yang diperoleh, bagaimanakah nilai pH berubah apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang? Okey, bagaimanakah nilai pH berubah? Kita tengok sini. Bagaimanakah nilai pH? Ni nilai pH berubah apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang. Ni kepekatan. Kepekatan berkurang, apa yang berlaku pada nilai pH? So jawapan dia, apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang, ini jawapan dia, apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang, nilai pH apa jadi pada nilai pH? Okay, apa jadi pada nilai pH? Cuba tengok. Okay, apa jadi pada nilai pH apabila kepekatan asid berkurang? Apa jadi pada nilai pH? Apa jadi pada nilai pH? Apa jawapannya? Cuba fikirkan. Okay. Tinggi bertambah. So mana sesuai perkataan tinggi ke bertambah? Okay, nilai pH bertambah. Okay, yang paling tepat perkataannya adalah nilai pH bertambah. Okay, soalan yang kedua. Nyatakan perubahan yang berlaku ke atas kepekatan ion hidrogen apabila kepekatan asid hidroklorik semakin berkurang. Okey, apa yang berlaku pada perubahan kepekatan ion hidrogen apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang? Okey, cuba kaitkan. Ini kepekatan ion hidrogen. Ini kepekatan ion hidrogen saya padam ni. Dan bawah tu adalah kepekatan asid. Ini kepekatan ion hidrogen ni. Sorry yang bawah ni. Ini kepekatan ion hidrogen.
Ini kepekatan asid. Okey, cuba buat perkaitan. Bila ada nak buat perkaitan macam ni, gunalah apabila macam ayat atas lah, apabila benda lah. Cuba buat ayat. Boleh? Farid nak try tak jawab Farid? Wani, okey. Apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang, apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang, kepekatan ion hidrogen berkurang. Okey, betul. Tepat sekali jawapan tu. Bagus. Okey, itulah perkaitan dia. Okey, yang ketiga, apakah hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH? Okay, cuba buat perkaitan ion hidrogen dengan nilai pH. Mana ion hidrogen? Ni dia. Dengan nilai pH. Buat perkaitan macam tadi. Guna yang apabila tu. Lim, boleh Lim? Try jawab Lim. Kalau hubungan ni start lah dengan apabila ke, macam tu lah. Apa benda dia nak, kita tengok kat dalam soalan. Dia nak kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Apabila benda, mesti ada satu direction tau, macam bertambah, berkurang, macam itulah, tinggi, rendah, yang dekat sini, ni direction ni. So kat sini direction. Okay, cuba buat. Apabila kepekatan ion hidrogen bertambah, ada dua jawapan. Saya baca Sapura dulu. Okay, apabila kepekatan ion hidrogen bertambah, nilai pH berkurang. Apabila kepekatan ion hidrogen bertambah, nilai pH berkurang. Betul. Okay. Limlah, apabila kepekatan ion hidrogen berkurang, nilai pH bertambah. Okay, kedua-dua jawapan tepat. Pandai lah. Okay, bagus. Kita tengok perbincangan. Apabila suatu larutan aqueous yang berasid dicairkan, apakah perubahan yang berlaku ke atas kepekatan ion hidrogen? Okay, apa yang berlaku pada kepekatan ion hidrogen? Perubahan dia. Apabila asid tu kita cairkan, maksudnya kita tambah air. Apakah perubahan ke atas kepekatan ion hidrogen? Apa jawapan dia? Kepekatannya berkurang. Kepekatannya berkurang, betul. Okay, kepekatan berkurang. Okay, apakah yang akan berlaku pada nilai pH? Kepekatan berkurang kat sini. Nilai pH macam mana bila kepekatannya berkurang? Nilai pH bertambah. Ya, betul. Nilai pH bertambah. Okey, last. Apakah yang akan terjadi perubahan ke atas darjah keasidan larutan aqueous itu? Darjah keasidan ni maksudnya adakah semakin berasid ke semakin kurang berasid? Kalau semakin berasid kita akan sebut darjah keasidannya tinggi. Okey. Kalau semakin kurang berasid, darjah keasidannya berkurang lah ataupun darjah keasidannya rendah. So apakah jawapannya untuk yang ni?
darjah keasidan berkurang. Okey, betul. Okey, darjah keasidan berkurang. Okey, soalan yang terakhir kat sini. Nyatakan hubungan antara kepekatan ion hidrogen, nilai pH dan darjah keasidan larutan aqueous yang berasid. So jawapan dia, apabila kepekatan ion hidrogen bertambah, ini ikut awak lah, kalau awak buat berkurang boleh, nak buat bertambah pun boleh. Okey, nilai pH, kalau kepekatan ion hidrogen bertambah, nilai pH berkurang dan darjah keasidan bertambah. Okey, inilah apa ni, eksperimen untuk bahagian asid. Okay, kita tengok pula bahagian alkali. Okay, untuk bahagian alkali, mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan pH alkali. Okay, adakah kepekatan ion hidroksida suatu alkali mempengaruhi nilai pH? Itu dia punya penyataan masalah dan minta awak buat hipotesis. Okay, hipotesis adalah macam perkaitan macam kita buat asid tadi lah, cuma kita ubah sikit dekat bahagian semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH alkali. Itu untuk hipotesisnya. Okay, boleh ubah pun lebih kurang, cuma kita ubah nama larutan tersebut. Kat sini dia gunakan larutan natrium hidroksida. So natrium hidroksida yang digunakan adalah 0.1, 0.01 dan 0.01. Okey, rancang prosedur. Macam mana nak buat? 3 langkah aja. Kita akan sukat 20 cm padu larutan natrium hidroksida ke yang berbeza kepekatan ke dalam 3 tabung, ke dalam 3 bikar. Okey. Okay. Ambil atas lah, senang, malah nak tulis lah. Okay, yang ni lah, tuangkan ni kan. Kita ambil, cuma tukar dekat sini natrium hidroksida je, jangan letak asid. Lepas tu ukur pH setiap, ni pun ubah rekod pH dalam jadual. So jadual inilah bentuk jadualnya. So nanti kalau kita buat rekod pH, rekod pH, so ada 3 bikar kan. Yang ni bikar yang pertama 0.1, 0.01, 0.001. So ini adalah kepekatan larutan natrium hidroksida. Kemudian kepekatan ion hidroksida dia akan jadi sama. Okay, dia akan jadi sama je 0.1, 0.01, 0.01. Dan akhir sekali adalah nilai pH. So kalau ikut hipotesis, untuk kepekatan yang tinggi, pH ni akan tinggi. Okay, contoh kat sini, ini dapat 13, ini dapat 12, ini dapat 11. Okay, daripada jadual ni, awak diminta untuk menjawab soalan ni. Okay, soalan ini lebih kurang macam soalan yang atas. Okay, yang sini kan, soalan daripada nombor 2 ni dengan nombor 3 ni, saya nak awak jawab dalam soalan kuis lepas ini. Soalan ni sama, jawapannya pun lebih kurang sama macam yang ni. Cuma beza dia, jangan letak perkataan asid. Dah tahu ini alkali, letak alkali. Okay. Macam ni kan, dah tahu alkali, dah tahu bahagian tu adalah alkali, jangan letak perkataan asid, letaklah alkali. Kemudian lagi satu, jangan kaitkan dengan ion hidrogen. Kaitkan dengan ion hidroksida. Okay, untuk alkali kita kaitkan dengan ion hidroksida. Jangan sebut ion hidrogen. So apakah kepekatan apabila kepekatan larutan natrium hidroksida berkurang, apakah perubahan yang berlaku ke atas kepekatan ion hidroksida?
apa yang berlaku kat atas perkataan dia. Tengok kat sini yang macam tadi tu. Mana? Kat tadi je. Ni, 3 jawapan ni. Lebih kurang je jawapan dia. So, saya minta awak jawab lah. Saya nak tengok awak faham ke tak faham. Okay, last sekali. Ada apa-apa nak tanya? So, ada nak tanya apa-apa tak? So, ada 3, 4 tadi kan? 4 kriteria kejayaan. Larutan aqueous tu apa? Okay, larutan aqueous tu maksudnya kita tambah air. Contohlah, saya ada gula kat rumah. Gula tu dia dalam bentuk perpecahan. Gula dalam bentuk perpecah. Lepas tu macam mana kita nak jadikan dia dalam bentuk cecair? Ada 2 cara. Pertama, pepejal ini kita panaskan. Pepejal tu awak panaskan, letak je gula kat dalam periuk. Lepas tu awak panaskan, dia akan cair. Betul? Dia akan jadi cecair. Pertama, cara dia dipanaskan, dia akan jadi cecair. Yang kedua, cara kedua adalah kita tambah air kepada pepejal tersebut. So gula tu kita tambah dengan air, kita kacau. Kacau, dia jadilah dalam bentuk cecair. Yang kita panggil sebagai larutan aqueous tu adalah ini, gula tambah air. Okay, maksudnya ini bahan kimia lah, jangan gula-gula je, jangan ingat gula je. Kalau kita ada natrium hidroksida, so natrium hidroksida tu kita tambahkan air supaya dia jadi dalam bentuk cecair. Kalau tak, dia dalam bentuk pepejal. Bila dalam bentuk pepejal, asid ke, alkali ke tidak akan mengayon. Jadi tak dapat tunjukkan sifat-sifat asid, tidak dapat tunjukkan sifat alkali. Sebab tu kita perlu letak air. Okay, kalau awak panaskan ni mana cair tapi dia tak menunjukkan sifat asid sebab masih dalam keadaan molekul. Mesti ada air. Sebab tu kita panggil larutan aqueous. Okay, jelas? Jelas. Okay, so hari ni kita dah tengok ada 4 kriteria kejayaan. Yang pertama adalah maksud bagi pH, skala dia semua. Okay, yang kedua adalah menghitung nilai pH bagi asid. Ingat baliklah formula tadi, negative log H plus. Dan yang ketiga adalah menghitung nilai pH bagi pOH bagi alkali. So alkali kita guna pOH, tapi kalau nak dapat pH, tolakkan nilai yang kita dapat tu dengan 14. Okay, yang akhir sekali adalah eksperimen. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, awak boleh PM saya lah lepas ni. Okay, PM saja, tak ada masalah. Kalau saya lambat sikit balas tu biasalah. Kemudian jawablah latihan tadi. Alamak, data tu ni pula. Okay, latihan tu tadi dekat muka surat berapa tu? Muka surat 136 dan 137. Okay, 136 dan 137 dalam buku modul dan juga latihan dalam Google Form yang saya bagi lepas ini. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Sama.